Okey, NGPT mengikut taburan nombor min 2.6. Lepas tu sesian piawai awak adalah sama dengan 0.25. Okey. So bermakna bila soalan mula dengan nilai kerek purata terkumpul, so kita tahu ini adalah awak punya X. Penting untuk tahu supaya awak tahu sebenarnya soalan itu bermula dengan apa. So soalan 1 dia kata jika seorang penuntut secara awak cari kebarangkalian bahawa NGPT, dia dah bagi tahu kan NGPT. Kita tahu NGPT itu adalah X. So dia mula dengan X lah. X itu lebih daripada 3.0. So jadi kita tahu P X lebih 3.0. So kita biasakan buat X bagi Z, bagi P, bagi peratus, bagi N darab N per NS. Okey, so sekarang ni awak mula daripada X dan soalan minta apa? Kebarangkalian. Ya, so soalan minta kebarangkalian. Bermakna berakhir dengan kebarangkalian. Sampai sini je lah dia nak. So daripada X nak pergi Z, apa kita kena buat? Guna? Formula bagus. So kita guna formula P Z lebih daripada X tolak mu bahagi sigma. So 3.0 tolak mu kita 2.6 bahagi dengan 0.25. So kita dapat Z kita adalah 0.4 bahagi 0.25. So dapat jawapan 1.6. Lebih daripada 1.6. So daripada Z nak pergi P apa kita buat? Kalkulator. Jadual atau kalkulator. So cikgu guna kalkulator biru kalkulator biru kita nak guna PQR. R sebab simbol kanan kan. So 1.6 dapatlah jawapan kita 0.0548. 0.0548. Okey, soalan 1. Jelas soalan 1? Jelas, cikgu. Jelas. Nak keluarkan maklumat jelas? Jelas. Nak menggunakan formula jelas kat sini? Jelas. Awak tahu soalan bermula dengan apa dan berakhir soalan dengan apa? Tahu. Jelasnya awak kena betul-betul ni baca. Jadi kita boleh tahu. Jadi kita punya jalan akan jadi sangat teratur. Sebab soalan lebih kurang je macam ni. Okey, soalan B dia kata ijazah akan dianugerahkan kepada penuntut tahun akhir yang memperolehi NGPT melebihi K. So apa NGPT ni tadi? X. So kita kata P X lebih daripada K kan, melebihi K, lebih daripada K, dan dia kata kalau nak dapat ijazah dia kena lebih daripada K lah. Jika 89.5, apa maksud 89.5 ni? Kebarangkalian. So dia bermula dengan peratus. Dia bermula dengan peratus. So peratus kita Jadi kita buat dulu yang ni, ZX lebih pada Z lebih daripada P peratus NA bahagi NS. So kita bermula dengan apa kat sini? Peratus dan berakhir dengan apa? X. X. Kenapa awak kata dia berakhir dengan X? Sebab NGPT, nak dapatkan NGPT. Betul, dia nak dapat NGPT. NGPT tu X kan, sebab dia kata cari nilai K. K tu adalah NGPT dia. So dia berakhir dengan X. So jadi sama dengan macam mana peratus nak tukar kepada kebarangkalian? Bagi 100. Bagi 100. Jadi 89.5 bagi 100, jawapan awak adalah 0.895. 0.895. Macam mana daripada P nak pergi Z? Jadual atau kalkulator. Jadual atau kalkulator. So cikgu cari jadual. Daripada dalam keluar atau luar ke dalam?
Dalam keluar. Dalam keluar. Tapi ada tak 0.895 dekat sini? Tak ada. Ada. Sebelum awak terlupa satu. Sebelum kita buat cari jadual, apa kita kena buat dulu? Buat graf. Ya, bagus. Buat graf. Kenapa kita kena buat graf? Nak pilih Tentuan positif dua atau pasangan korek. negatif. Kita nak tahu sebenarnya kita punya Z tu adalah positif ataupun negatif dan kita nak menentukan kawasan lorekan kita. So, mana satu jawapan dia? Negatif ke positif? Negatif. 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 Betul negatif. Kita lorekkan ke kanan kan? Simbol ke kanan. Jadi kita lorekkan ke kanan. Soalan kita punya jawapan negatif sebab 0.8. Melebihi 0.5. 0.8. Dia dah melebihi 0.5. Okey, bagus. So, boleh tak kita terus ambil nilai tu cari kat jadual? Tak. Kenapa Tak. tak boleh? Sebab tak ada dalam jadual. Kena tolak dia. Tak adalah dalam jadual. Jadual boleh baca sampai berapa? 0.5. 15. 0.5 sahaja, betul. Jadi, kena tolak dululah. 1 tolak 0.895. Dapat jawapan 0.105. 0.105. Okey, baru kita tengok jadual kita. Luar ke dalam ke dalam ke luar? Dalam keluar. Okey, 1.1095 kan tadi? 1.05. So nak ambil dekat sini. Kan? Siapa kita nak buat? Tolak. Tolak berapa? 2. Tolak 6. Tolak 6. Tolak 6. So jadi jawapan kita adalah 1.253. 3. 1.253. Jadi Z kita adalah negatif 1.253. So daripada Z nak pergi X macam mana? Guna formula. Formula kita Formula. apa? Z sama dengan X tolak mu. Bagi Sigma. bagus. Okay. So jadi Z kita adalah negatif 1.253 sama dengan X kita K kan? K tolak dengan mu kita adalah 2.6 bahagi dengan 0.25. Jadi K kita adalah sama dengan negatif 1.253 darab dengan 0.25 tambah 2.6. So 2.28675. 2.28675. Perlu tak cikgu bundakan? tak. Sebab dia NGPT kan, NGPT boleh je perpuluhan. Okey, jelas? Jelas. Okey, Jelas. kita lagi soalan lain tapi sekarang cikgu nak gabungkan soalan yang melibatkan taburan binomial dan taburan normal. Okey, ada tak sesiapa nak volunteer? Kalau tak ada sesiapa nak volunteer, cikgu panggil Cikgu nak panggil daripada kelas S dulu. Cikgu nak panggil lelaki dulu lah. Amirul Hakim boleh? Boleh Boleh, je. Okey. Saya cuba. Cuba, tak apa. Kalau tak dapat cikgu bantu. Okey, cuba baca soalan 10A dulu. Satu tinjauan dijalankan berkenaan pengakap di sebuah sekolah. Didapati bahawa min bilangan pengakap ialah 315, variance ialah 126 dan kebarangkalian seorang murid menyertai pengakap ialah P. Cari Okey, nilai P. sekejap. Mirul, soalan ni soalan binomial ke normal? Binomial. Kenapa awak kata binomial? Sebab dia tak cakap normal. Okey, betul. Itu salah satu sebab dia. Okey. Sambung. So, masuk dalam formula. Okey. Maklumat, tolong keluarkan dulu maklumat dia apa? Oh, sekejap.
Yang NP semua ya. Keluarkan dulu. Yang dia bagi ni semua keluarkan. Apa benda ni? Simbol apa ni? Sekejap. Mu. Awak bagi tahu cikgu je apa dia punya maklumat dulu. Dia punya N. N, mu. Mu 315. Okey, lepas tu Dia punya variance dia sigma kuasa 2 sama dengan. sama dengan 126. Okey, lepas tu Lepas tu macam mana nak dapat dia P? punya Okey, keluarkan dulu maklumat daripada formula. Apakah formula mu? Sama dengan mu sama dengan sekejap lupa lah. siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu? Mu sama Mu dengan sama dengan NP ya, betul. Variance sama dengan MPQ. sama dengan NPQ. okey, bagus. NPQ. Okey, mu awak berapa? 316. 316 sama dengan NP. Dah ada kan NP? Nampak tak? Dah. So jadi awak punya variance kat sini berapa? Sekejap. 126. 126. Okey, sama dengan NP berapa? 316 Q. Okey, bagus. Jadi awak punya Q berapa? Bagikan Bagikan dapat berapa? 0.399. Sekejap 0.399. 4 angka berarti. Tak boleh 3 saja. 0.3987. Okey, 3987. Okey, so boleh dah berhenti ke? Itu ke yang soalan nak? Tak. Soalan nak P kan? So macam mana dapat P? Cikgu, Kena tolak. min 315. Yelah. Ayo. Salah lah sini. Jadi 126 bagi 315. 0.4. Okey, 0.4. So P macam mana dapat P? 1 tolak 0.4. Jadi jawapan? 0.6. Okey, bagus. Nombor 2. Baca soalan dia. Jika 8 orang murid dari sekolah itu dipilih secara rawak, cari kebarangkalian lebih daripada 5 orang murid menyertai pengakap. Okey, so sebenarnya dia nak berapa? Dia nak lebih 5. Yelah, lebih 5 tu berapa sebenarnya dia nak? Apa kita kena buat mula-mula supaya kita tak silap? Jadual. Okey, kita buat jadual dulu. Nak buat jadual sampai berapa ni? Sampai 8. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so daripada berapa ke berapa cikgu nak buat ni? Daripada 5 sampai 8. Betul ke daripada 5? Ah. 6. Dia start daripada 6. Kenapa dia start daripada 6? Lebih 5 tu. Lebih 5. Jadi 5 tak termasuk lah. Jadi 6, 7 dan 8. Perlu tak kita buat satu tolak? Tak payah. Tak perlu. Okey, terus masukkan dalam formula Amirul. Ingat tak formula dia? NC R R. P R Q N tolak R. Okey, masuk dalam formula. N dia 6. N6. 8. 8. Okey, 8 C 8 C
6, P 6, 0.6. 0.66, 0. 0.4, 2, Okey, tambah. 8, C 7, Mm-mm. 0.67, Mm-mm. 0.4, 1, Okey, bagus, tambah. tambah 8, C 8, C 8, 0.68, 0.40, Okey, so dapat jawapan berapa? dapat Masa ada tunggu apa? Mirul kira. Yang lain faham tak? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Tiada cikgu. Confirm faham? Kejap lagi cikgu tanya G Boleh cikgu. Cikgu, P dengan Q tu totally satu Ya, betul. Oh, okay. Cikgu. Jadi dapat jawapan berapa? Yang lain tekan tak kalkulator? Bila awak tekan kalkulator dapat tak jawapan 0.3154? Dapat. Dapat. Bagus. Semua faham kan macam mana kita nak keluarkan maklumat daripada jadual, macam mana kita nak masukkan dalam formula untuk taburan binomial. Faham tak? Faham cikgu. Okey, Faham. faham. Ni cikgu nak dekat kelas G, cikgu nak bagi siapa? Tadi lelaki, perempuan pula. Perempuan Zahra. Zahra ada ni tak? Boleh mic tak? On mic. Boleh Okey, Zahra. Baca soalan dulu, Zahra. Jisim ahli-ahli pengakap dalam sekolah itu adalah mengikut taburan normal dengan min 48 kg dan sisihan PAY 5.8 kg. Okey, tolong keluarkan maklumat. Mu sama dengan 48. Okey. Lepas tu sisihan PAY sama dengan 5.8. Okey, bagus. Teruskan. Cari kebarangkalian bahawa seorang ahli yang dipilih secara rawak daripada kumpulan itu mempunyai jisim kurang daripada 45 kg. Okey, kita mula dengan cuba awak sebut X pergi X pergi ke Z, pergi ke P, peratus N A per NS. So dia bermula dengan apa soalan ni? Mula dengan P. P ya ke mula dengan P? X. Dia mula dengan X berakhir dengan P. P kan? Kat sini kan? Soalan tanya kebarangkalian. So soalan tu adalah kebarangkalian. So dia berakhir dengan P lah. Lepas tu dia bagi jisim. Jisim tu adalah X. So dia berakhir dengan dia mula dengan X lah. Berakhir dengan P. Sebab soalan tanya kebarangkalian. So dia akan berakhir dengan soalan tu lah. Apa yang soalan nak? Jelas tak? Jelas. Okey, teruskan. Okay. Lepas tu P X kurang Okey. 45 Uh-huh. sama dengan Daripada X nak pergi Z kena buat apa? kena pakai formula. Formula. Okey, teruskan. P. Kan cikgu. Okay. So, jadi PZ kurang. Uh-huh. Lepas tu dia punya mu dia 48. 45. X 45 formula. kalau 48. Okey, bahagi. 48 kan 5.8. Okey, jadi jawapannya adalah Sekejap cikgu nak kira. Jawapan dia PZ kurang daripada negatif 0.5172. okey, lepas tu
Nak tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator. Apakah jawapan awak? Betul. Kan dia 0.30251. 0.30 26 betul ke? 26. Bukan 26 tu. Berapa? Saya dapat 0.30251. Betul. Okey, lepas tu bagus Sarah. Lagi sambung nombor 2. Nombor 2. Nilai M jika 25% daripada ahli pengakap itu mempunyai jisim lebih daripada M kg. So soalan tanya kat nilai sini. M kan? Nilai M ni apa benda? M M tu adalah jisim kan? jisim. So jisim tu apa? X ke, Z ke, P ke? X cikgu. X kan? So jadi lupa pula benda ni. Kita buat ini dulu. X pergi Z, pergi P, pergi peratus, pergi NA, bahagi NS. So soalan start dengan apa? Soalan start dengan X. X, ya ke? P. Soalan start dengan P ya ke? Ratus. Peratus. Soalan yang soalan nak tu yang terakhir. Soalan nak X kan, ini kan soalan nak sama macam tadi. Soalan nak yang ni, so dia berakhir dengan itulah. Jelas tak? Jelas tu. Apa yang soalan bagi tu dia start dengan benda tu dan berakhir dengan apa yang soalan nak. So dia start dengan ini dan berakhir dengan X. Jelas? Jelas Teruskan. P. So peratus P X lebih daripada M. Okey, bagus. Sama dengan? Okay. Macam mana peratus nak pergi kepada P? Bagi 100. Bagi 100. Jadi 25 bagi 100? 0.25. Okey, macam mana P nak pergi Z? Pakai kalkulator ataupun jadual. Kalkulator atau jadual. Boleh tak cikgu terus cari? Buat kena buat dia punya Kena buat dia punya graf dulu. Kenapa kena buat graf? Untuk nak tengok dia tu negatif ke positif. Okey, bagus. So cikgu buat Z, negatif Z. So kawasan kita sebenarnya positif ke negatif? Negatif. Cikgu kena lorek kat mana ni? Belah kanan ke belah kiri? Belah kanan. Belah kanan cikgu lorek ya. Jadi awak rasa mana satu kawasan dia? Positif ke negatif? Positif. Kenapa positif? Sebab dia kurang daripada 0.5. Ya, dia kurang daripada 0.5. So jadi jawapan dia positif. Okey. So kita boleh cari dekat sini, cari dekat jadual ataupun kalkulator awak. Sebenarnya 0.25 kan? Dari dalam keluar ke luar ke dalam? Beza dia cikgu, luar ke dalam keluar. Ni dalam ni. Ni dari dalam ke luar atau daripada luar ke dalam? Dalam keluar. Dalam kedua. Sebab dalam ni adalah, yang dalam ni semua, dalam ni adalah dia punya kebarangkalian. So 0.25 dekat sini lah kan? Siapa cikgu nak buat dengan dia? Tolak. Tolak berapa? Yang 14. Ada tak 14? Tak ada. Jadi boleh tolak dengan berapa? Tolak dengan 13. Betul. So jawapan awak adalah 0.6 7 0.613. 0.613? 74. 0.674.
Okey, 0.674. So kita dah tahu kita punya Z positif kan? 0.674. Okey. So daripada Z nak pergi X, apa kita buat? Pakai formula. Formula. Okey, terus masukkan dalam formula. Um, 0.674 sama dengan M tolak dia punya mu tadi berapa? Mu dia 48. Tolak 48 bagi. bahagi 5.8. Okey, bagus. Jadi jawapan M awak adalah Sekejap. Jawapan dia 51.91. okey, bagus. Yang lain macam mana? Faham tak? Faham. Jelas tak macam mana Faham awak nak juga. bezakan soalan itu adalah soalan taburan normal ataupun taburan binomial? Jelas. Jelas So satu lagi sebelum kita habiskan kelas dan cikgu akan bagi latihan secara kumpulan cikgu bagi latihan secara kumpulan lah, takut cikgu tak sempat nak bagi. Latihan secara kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama Izwan-nya kumpulan. Nombor 8. Muka surat 129. Lepas tu kumpulan yang kedua Fudal. 13. Muka surat 131. Lepas tu siapa lagi? Siapa? Zaim Aslami kan? Umar. 19 muka surat 133. Lepas tu Zaim. Lepas tu siapa? Amir ke? Kumpulan Amir ke? Ya cikgu. Amir. Kumpulan Amir kan? Ha. Kumpulan Amir. Nombor 22. Muka surat 134. Last kali kumpulan Zaim Zaim Kamarul. Muka surat 135, 25. Okey, untuk perempuan pula, dua soalan ini adalah kumpulan iftinan. Okey, dua soalan ni lagi adalah kumpulan auni. Dan satu soalan ini adalah soalan kumpulan umum. Okey, boleh Boleh cikgu. Boleh Boleh cikgu. Okey, kalau boleh kita try lagi. Cikgu nak kenalkan pula dengan soalan trial. Mungkin soalan trial agak sukar sikit lah. Sekejap. Cikgu dah jawab. Okey. Tadi last kali budak lelaki pula kan? Okey, yang lelaki tadi last G, kelas S pula. Kelas S cikgu nak tanya siapa nak tanya? Kimi lah, Kimi.
Okay, Kimi. Baca soalan Kimi. Cikgu. Sekejap. Belajar menunjukkan taburan normal bagi jisim mesin basuh dengan min 60 kg dan sisian piawai 5 kg. Diberi kawasan berlorek mempunyai luas 0.35. Cari bilangan mesin basuh yang mempunyai jisim lebih besar daripada K jika terdapat 1,200 mesin basuh dalam sampel. Okay, jadi maklumat apa kena keluarkan? Maklumat yang pertama apa? Yang kita kena guna taburan normal. Okay. Lepas tu? So dia punya min dia 60. Simbol mu sama dengan 60. Okay, lepas tu? Dia punya dan piawai dia 5. Okay, lepas tu? Apa maksud kawasan berlorek? Kawasan yang dia lorek kat graf tu. Apa benda tu? Maklumat untuk apa? P. Ya, betul. Ingat yang lain ingat luas di bawah graf menunjukkan dia punya kebarangkalian. So jadi P-nya adalah 0.35. Okay, teruskan. Lagi maklumat apa dia bagi? Dia minta NA. Maknanya P mesin basuh X sama dengan PX. Dia PX lebih besar, simbol lebih besar tu. Besar daripada? A. Okay. Cari bilangan mesin basuh mana yang kawasan soalan minta bilangan kan, bilangan mesin basuh. So soalan tanya N mesin basuh tu berapa lah. So yang mempunyai JC lebih besar daripada K. Bermakna kawasan nak yang kat sini lah. Berapa kat sini punya mesin basuh dia. Kan, betul tak? So apa maksud 1,200 mesin basuh ni? Jumlah mesin basuh. NS lah kan? NS. Eh, 1,200. Okay, lepas tu apa cikgu nak buat ni? Buat yang X ke Z ke P. Okay. Daripada X, pergi Z, pergi P, pergi peratus, pergi NA, bahagi NS. Soalan bermula dengan apa? Soalan dengan NA per NS. Dengan? Tak dengar lah, kuat sikit. Soalan mula dengan P. Dengan nilai P. Betul, nilai P. Ni sepatutnya soalan kena tanya K sekali tau. Cikgu rasa macam dia silap lah. Ni sekejap ni apa benda ni? Penang Kena tanya K sekali, tak silap cikgu je Cikgu confirmkan skema dia. Rasa macam kena cari sekali. Penang. Berapa tadi tu? Nombor 10. Ni kita 1. Betul lah. Kita cari nilai K. Sebenarnya kalau tak cari nilai K pun boleh dapat ni. Tapi kita kena cari. So sekarang ni tadi awak cakap dia bermula dengan apa? Dengan P. Okay, P. So P kita berapa? 0.35. 0.35, ya ke? Yang berlorek ni 0.35.
Oh, yang P tak tahu. Tak tahu. Tak tahu ke? Cuba tengok betul-betul kat gambar rajah tu. Siapa boleh bantu Kimi? Oh, P 0.5 tolak 0.35. Betul. 0.5 tolak. 0.35. Jadi jawapannya adalah 0.15. 0.15. Bagus. Yang lain faham tak kenapa kena tolak? Kenapa 0.5 kena tolak dengan 0.3? Sebab nak dalam. Nak Sebab? yang luar. Ya, betul. Lebih dari Soalan nak yang luar kan sebab soalan kata X lebih daripada K. Kat sini. Soalan dia bagi yang X lebih daripada K kat sini. Jadi awak kena carilah berapa dia punya kebarangkalian. So dia tak bagi terus. Okey, teruskan. Sekarang awak dah ada kebarangkalian. So daripada kebarangkalian nak pergi. Macam mana dapat K? K ni adalah nilai X kan? So daripada P nak pergi Z macam mana? Guna kalkulator. Perlu tak buat graf dulu? Tak, sebab dah ada graf kat atas. Betul, dah ada graf. Okey, terus guna kalkulator. Awak pakai kalkulator putih berapa nilai kalkulator putih? Sekejap, cikgu keluarkan kalkulator cikgu dulu. Kalau awak tekan guna kalkulator putih, kena pilih 2 atau 3? 3. Minus 7, lepas tu 3. Area dia berapa? 0 point. Jadi awak punya Z awak adalah negatif 1.036. Betul tak? Negatif. Cikgu bukan kena 1 tolak. 1 tolak. Betul. Kenapa kena 1 tolak dulu? Sebab dia baca yang kiri. Kalkulator ni baca yang sebelah kiri. So kena tahulah sebelah kiri dia berapa. Bermakna 0.0 tolak 0.15 dia adalah 0.85. Okay. So teruskan. Daripada Z nak pergi X macam mana? Guna formula. Formula. Okay, teruskan. 1.036 sama dengan kalau sini M. K kan? Dia bagi K. K tolak 60 bagi 5. Okay, so K dapat berapa? Dapat 65.18. Okay, bagus. Lepas tu? Kita tak dapat lagi bilangan mesin basuh. Jadi guna P sama dengan P. Kita dah ada P, so kita nak cari yang mana tadi? Ini betul? M. Okay, teruskan. 0.15 sama dengan NM bagi 1200. Jadi NM awak berapa? 180. Okay. Kalau ikutkan soalan ni dia tak tanyakan pun K kan? Cikgu rasa dia tersilap lah soalan ni. So sepatutnya dia kena tanyalah nilai K berapa baru boleh tanya bilangan mesin basuh berapa. Kalau ikutkan bilangan mesin basuh tu boleh je terus kan? Dapat guna formula ni saja boleh dapat dah berapa bilangan mesin basuh, betul tak? Betul. Okay, ada soalan nak tanya tak yang lain? Okay, kalau tak ada minggu depan, sekejap cikgu stopkan